Naam. Sekarang dengar. Afwan. Tadi tak ada suara. Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi tadi saya ulang sikit. Kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah maksudnya cahaya-cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini menceritakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mu'jizat-mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini sebenarnya ringkasan. Dia ringkasan daripada kitab yang lagi besar, iaitu Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Al-Mawahib Al-Ladunniyah, dia adalah kitab yang besar yang menjadi sumber kepada Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini. Wa kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah dia adalah namanya Al-Mawahib Al-Ladunniyah bil Minah Al-Muhammadiyah. Sumber kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, Al-Anwar Al-Muhammadiyah ni ringkasan daripada kitab Al-Anwar Al-Muhammad, daripada kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah bil Minahi Al-Muhammadiyah ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Qari' Al-Muhaddith Ahmad bin Muhammad Al-Qustullani Al-Masri, yang meninggal atau yang wafatnya tahun 923 Hijriyah. Tahun Hijriyah. Ulama ini yang Al-Imam Al-Qustullani diisytiharkan atau masyhur dengan nama atau gelaran Al-Imam Al-Qustullani. Al-Imam Al-Qustullani ini masyhur sebenarnya dengan beliau adalah penulis-penulis kitab yang luar biasa, yang hebat, yang mana kitab-kitabnya banyak membawa manfaat dan cepat menjadi masyhur di tengah masyarakat Islam di zamannya. Antara kitab atau syarah beliau Al-Imam Al-Qustullani, iaitu beliau pernah mensyarah kitab Al-Bukhari, dan itu cukup menunjuk kehebatan ulama ini, Al-Imam Al-Qustullani, kerana beliau telah mensyarah kitab Al-Bukhari. Dan kitab syarah Al-Bukhari iaitu Irsyadus Sari adalah antara syarah Al-Bukhari yang mu'tamad dan yang hebat di sisi ulama hadis. Maka dan kitab Al-Mawahibul Ladunniyah ini yang sumber kepada Al-Kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, dia adalah salah satu kitab yang mu'tamad, yang kuat, yang boleh diambil sebagai bukti, boleh diguna, boleh cerita apa yang ada di dalamnya, kerana kitab-kitab sirah sebenarnya banyak kitab sirah yang ditulis oleh ulama, tetapi ulama selalu kata kitab-kitab sirah yang mu'tamad, yakni yang kuat, yang boleh dipegang, diambil sebagai bukti dan sumber, iaitu beberapa kitab. Di sini beliau sebut 6 kitab. Bagus kita hafal nama kitab-kitab ini. Ini faedah binting kita hafalnya. Iaitu nama-nama kitab dalam ilmu sirah yang mu'tamad. Yakni boleh bacanya, percaya dan sebarkan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, kitab As-Sirah An-Nabawiyah, karangan Al-Imam Abdul Malik bin Hisham An-Nahawi, Imam As-Siyari wal Maghazi, beliau munazir. Beliau meninggal tahun 218 Hijriyah, yakni di zaman As-Salafus Salih.
di zaman yang terdekat daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Tahun 200 Hijriah. 218 Hijriah. Meninggal. Yang menulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Diisytiharkan sirah itu dengan As-Sirah Sirah Ibn Hisham. Namanya Sirah Ibn Hisham. Ini kitab yang pertama. Kitab yang kedua namanya Asy-Syifa. Ini kitab yang masyhur sangat juga. Kitab Asy-Syifa bita'rifi huquqi al-Mustafa. Karangan Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Yahsubi Al-Andalusi. Beliau wafat tahun 544 Hijriah. Juga dekat daripada zaman As-Salafus Salih. Kitab yang ketiga namanya Uyunul Athari fi Fununil Maghazi Wasyama'ili Wassiyar. Ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Sayyidin Nas. Wafatnya 734 Hijriah. Sirah ini masyhur dengan Sirah Ibnu Sayyidin Nas. Sirah Ibnu Sayyidin Nas. Kitab yang keempat yaitu Al-Mawahib Al-Ladunniyah bil Minahil Muhammadiyah. Sumber pada kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Al-Mawahib itu luas dan panjang sikit. Kita cukup insya-Allah baca kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Kita mungkin ada beberapa bab yang kita tak perlu bacanya kerana Al-Anwar Al-Muhammadiyah pun sebenarnya kitab yang luas. Jadi sumber pada kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah iaitu kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qustullani Al-Mutawaffi yang wafatnya tahun 923 Hijriyah, juga antara kitab yang mu'tamad yang kuat di dalam ilmu sirah. Kitab yang kelima yaitu Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad. Ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Yusuf bin Ali As-Salihi Al-Mutawaffa yang wafatnya tahun 942. Masyhur kitab ini Subulul Huda war Rasyad, masyhur dengan As-Sirah Asy-Syamiyah. Masyhur dengan As-Sirah Asy-Syamiyah. Baik. Kitab yang keenam yang terakhir iaitu kitab Insanul Uyun fi Siratil Amin Al-Ma'mun. Insanul Uyun fi Siratil Amin Al-Ma'mun. Yang ditulis oleh Al-Imam Ali bin Burhanuddin Al-Halabi Al-Mutawaffa sanat 1044 Hijriyah. Al-Imam ini Ali bin Burhanuddin, beliau antara ulama mazhab Syafi'i yang hebat. Dan beliau juga pernah menulis kitab-kitab dalam fiqh mazhab Syafi'i. Tetapi sirahnya, kitabnya namanya Insanul Uyun, tapi diisytiharkan dengan gelaran As-Sirah Al-Halabiyah kerana yang ditulis oleh Al-Imam Al-Halabi. As-Sirah Al-Halabiyah. Jadi 6 kitab ini diberitahu iaitu kitab mu'tamad oleh Al-Imam Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan, Mufti Asy-Syafi'iyah fi Makkah. Mufti mazhab Syafi'i di Makkahul Mukarramah. Beliaulah yang sebut di dalam kitabnya tentang 6 kitab ini. Kerana beliau juga ada kitab sirah Rasulullah SAW. Baik. Mari kita sebelum membaca bab yang pertama tentang sirah Rasulullah SAW, mari kita mengenali juga penulis kitab ini atau yang meringkaskan kitab Al-Mawahib kepada kitab Al-Anwar. Kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini adalah ringkasan daripada kitab Al-Mawahib karangan Al-Allamah Al-Adib Al-Syair bin Syair Al-Qadhi Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabahani rahimahullahu ta'ala. Gelarannya An-Nabhani nisbah kepada Bani Nabhan. Bani Nabhan itu dari mana?
Bani Nabhan tu daripada kampung di Palestin. Dia satu kampung di Palestin namanya Nabhan, Bani Nabhan. Tetapi mereka daripada kampung yang orang Badui, macam orang Badui, kampung, bukan di dalam bandar. Dia berasal daripada sana. Maknanya Al-Imam An-Nabhani berasal daripada Palestin. La ilaha illallah. Beliau dari kecil mula belajar ilmu dengan ayahnya sendiri, iaitu Al-Imam Al-Mutqin Ismail An-Nabhani. Ismail An-Nabhani ayahnya ulama besar juga dan ulama yang luas ilmunya dalam ilmu hadis. Tetapi seperti mana adat para ulama selalu, walaupun mereka ulama, walaupun mereka boleh cukupkan anak mereka daripada ulama yang lain, tetapi mereka suka anak mereka juga belajar daripada ulama-ulama yang lain. Jadi Syekh Ismail, ayah Syekh Yusuf An-Nabhani, dia menghantarkan anaknya kepada Al-Azhar, Al-Jami' Al-Azhar di Mesir untuk mempelajari ilmu agama. Dan beliau mempelajar ilmu agama daripada ramai ulama-ulama yang hebat, yang besar. Mufti-mufti Mesir, Mufti Al-Azhar, sebagainya, banyak ulama yang dia belajar di Mesir oleh mereka. Selepas tu beliau pergi kepada Al-Qustantiniyah dan di sana dia kerja sikit. Kemudian dia balik kepada negara Iraq, lepas tu balik kepada negara Syam, dan beliau menjadi qadhi, sebagai qadhi di Mahkamah Al-Jaza 5 tahun di negara Syam. Di negara Syam 5 tahun dia menjadi qadhi. Lepas tu dia menjadi qadhi juga di Mahkamah Al-Quds di Palestin, tapi kurang dari 1 tahun. Lepas tu beliau menjadi sebagai qadhi di Mahkamah Al-Huquq di Beirut, di negeri Beirut, lebih daripada 20 tahun. Beirut itu di Lebanon, negara Lebanon. Sebab itu ramai orang mereka fikir Al-Imam Yusuf An-Nabhani beliau daripada Lebanon, tetapi tidak, dia berasal dari Palestin. Tetapi beliau memang duduk lama di Beirut, di Lebanon, iaitu 20 tahun beliau jadi qadhi di sana. Jadi Al-Imam Yusuf An-Nabhani ini, beliau ulama, faqih, muhaddis, dan dia tahu apa yang dia tulis, dia tahu apa yang dia ucap. Jadi kalau tentang ilmu hadis juga beliau Masya Allah luar biasa. Macam tu juga dalam ilmu fiqh sebagainya. Sebab itu beliau qadhi, bukan hanya mufti, beliau qadhi, mufti, allama, muhaddis, sebagainya. Selepas tu beliau lepas dah tua umurnya, maka dia fokus kepada menulis kitab. Lepas tu dia musafir kepada Al-Madinatul Munawwarah, dan waktu terjadi Perang Dunia yang pertama, maka beliau balik kepada kampung dia dan beliau wafat di sana tahun 1350. 1350 tahun Hijriyah di bulan Ramadan. Syekh Yusuf An-Nabhani beliau wafat di bulan Ramadan. Antara maklumat yang penting kita perlu mengetahuinya tentang diri Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu taala, beliau antara ulama yang kuat ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau yang kuat cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga ulama kata tidak ada di zaman Al-Imam An-Nabhani seorang ulama yang banyak memuji Rasulullah seperti Al-Imam An-Nabhani. Di zaman Al-Imam An-Nabhani, orang yang paling banyak memuji Rasulullah, menulis kitab tentang Rasulullah, mencerita tentang Rasulullah adalah Al-Imam An-Nabhani. Walaupun beliau qadhi, banyak kerja macam-macam, tetapi beliau banyak menulis kitab-kitab tentang sirah, tentang mu'jizat, tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kitab-kitab yang beliau menulis, iaitu kitab yang sangat bagus, iaitu tentang syama'il, iaitu namanya Muntaha Sul, namanya Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Kitab ini masyhur dan dijual juga di kedai.
Wasail al-wusul ila syama'il rasul, daripada kitab syama'il yang sangat bagus kalau ada orang nak bacanya. Tapi wallahu a'lam kalau ada translate dalam bahasa Melayu atau tidak. Beliau menulis 40 hadis tentang fasihnya lidah Rasulullah SAW, 40 hadis tentang nama Rasulullah, 40 hadis tentang daripada hadis Rasulullah, 40 hadis tentang kelebihan Ahlul Bait, 40 hadis tentang kelebihan sahabat Nabi SAW, 40 hadis tentang sighah salawat atas Nabi SAW, afdalus salawat, kitab tentang salawat atas Nabi SAW, juga antara kitab-kitab yang beliau menulisnya tentang Rasulullah, iaitu Al-Anwar Al-Muhammadiyah, iaitu kitab-kitab ini. Baik. La ilaha illallah Muhammad. Muqaddimah al-muallif. Muqaddimah al-Imam An-Nabhani. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, dan alal alamin, ke atas al-alamin semua, daripada al-alamin semua. Waqtara minhumul arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih daripada golongan itu semua, manusia semua, Allah memilih Arab, golongan Arab, dengan kelebihan, dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih daripada al-Arab semua, memilih Quraisy. Jadi Quraisy itu manusia yang terpilih daripada golongan Arab semua. Wa minhum Bani Hashim. Kemudian Allah memilih daripada golongan Quraisy Bani Hashim. Satu keluarga Bani Hashim, Allah memilih mereka daripada Quraisy. Dengan apa Allah pilih mereka? Pilih mereka dengan memberi beberapa kelebihan, beberapa sifat-sifat yang baik dan yang mulia. Wa minhum habibuhu Muhammadan sayyidul mursalin. Dan daripada golongan Bani Hashim itu adalah kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam safwatul mustafain al-akhyar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang terpilih, yang paling terpilih daripada golongan manusia semua. Wa nukhbatun nukhabi wa khiyarul khiyar. Sallallahu alaihi salatan kamilatan daimatan yushariku fiha al-azalul abad. ولا يشاركه فيها من خلق الله أحد. صلاة لا تخبر فتحد ولا تحصر فتعد. صلاة نهاية أعلى درجات المقربين لا تصل إلى بدايتها في الأزل ولا بداية ولم تزل دائمة الترقي في كل لمحة ولم تزال كذلك فليس لها نهاية. وعلى آله الأقربين وأمهات المؤمنين وصحبه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Kemudian الشيخ يوسف النبهاني غفر الله زلله وقبل عمله وبلغ من كل خير في الدارين أمله. Beliau berkata, tidak tersoroklah bahawasanya Sayyiduna Maulana wa Nabiyuna Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa fi kulli wasfin jamil afdalul anbiya wal mursalin. Di dalam segala sifat-sifat yang baik, yang mulia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tinggi. Daripada lagi mempunyai sifat yang paling indah, yang paling sempurna, lebih daripada hatta para anbiya dan mursalin yang lain. Wal malaika wal muqarrabin, hatta malaikat Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW lagi hebat, lagi mulia daripada mereka semua. Wa jami' ibadillah salihin, bahkan seluruh hamba-hamba Allah yang salih semuanya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffatil khalqi ajma'in, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling indah, yang paling sempurna, yang paling afdal. Ay annahu sallallahu alaihi wasallam afdalu min kulli fardin ala hidatihi. لو اجتمعت في كفة ميزان وفضائله في الكفة الأخرى. Maknanya dia kata, makna kalam ini, kalau kelebihan-kelebihan manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya diletak di satu timbangan mizan, kemudian diletak di
timbangan mizan yang lagi satu itu kelebihan dan khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka timbangan mizan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi lagi berat. Kerananya lagi tinggi, lagi hebat, lagi besar, lagi banyak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan ketahuilah wahai Muhammad, anugerah Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu adalah agung dan terlalu agung anugerah Allah Subhanahu wa taala atas kamu. Wa hakadha. Maka kemudian Al-Imam berkata, penulis-penulis ilmu sirah, ada bahagian mereka yang suka tulis ringkas. Ada bahagian mereka yang suka tulis panjang. Ada bahagian mereka yang suka tulis sederhana. Antara ulama yang tulis kitab yang ringkas, yakni tak panjang, iaitu Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa. Di antara ulama yang menulis kitab yang panjang, iaitu Al-Imam Al-Humam Al-Hasan bin Abdul Rahman Al-Ansari. Dia tulis kitab panjang tentang sirah. Di antara ulama yang menulis kitab yang sederhana, tidak panjang sangat juga tidak pendek, iaitu Al-Imam Al-Qustullani, iaitu menulis kitab Al-Mawahib Al-Ludunniyah, sumber kepada kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah esok kita akan sambung daripada bab yang pertama, iaitu tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala iftah alaina futuhal arifin wa fiqhna fid din. Untuk pengetahuan kalian semua, sebelum kita habiskan kuliah ini, kitab-kitab sirah biasanya ulama tidak garang untuk meriwayatkan cerita atau kisah atau hadis yang tidak sahih. Jadi Al-Imam di sini saya suka ingin menyampaikan, suka membaca terus kata-kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlul Hadis, dan selainnya daripada imam-imam hadis, mereka berkata, "Idza rawaina fil halal wal haram syaddadna." Kalau kita meriwayatkan hadis tentang halal dan haram, maka kita akan ketatkan perkara itu. Kita akan garang. Kita akan tak akan cerita kecuali hadis yang sahih. Wa idza rawaina fil fadaili wa nahwaha tasahalna. Tetapi kalau kita meriwayatkan hadis atau kisah tentang kelebihan atau kemuliaan atau cerita sahaja, maka kita tak ketatkan perkara itu, dan maksudnya ini kita riwayatkanlah hadis yang sahih atau hadis yang dhaif atau hadis yang hasan sebagainya. Kemudian dia berkata wa fil asli, di dalam kitab Al-Mawahib, Al-Imam Al-Qustullani berkata, walladhi dhahaba ilaihi kathirun min ahli al-ilm at-tarakhus fi ar-raqa'iq. Dan ketahuilah, ramai ulama yang menyatakan, ulama hadis yakni, mereka memberi izin untuk menceritakan hadis sahih atau hasan atau dhaif kalau itu tentang raqa'iq, yakni tentang adab, akhlak, fadail, kelebihan, sirah, syama'il, sebagainya. Perkara itu tidak bergantung atau tidak berkait dengan hukum, tidak berkait dengan halal dan haram. Wa ma la hukma fih, juga perkara-perkara yang tidak ada hukum. Seperti apa dia kata? Seperti al-maghazi, macam ghazwah, perang di zaman Nabi SAW. Perkara itu semua tak perlu hadis sahih. Wa annahu yuqbal minha ma la yuqbal fil halal wal haram. Yani kita boleh terima hadis atau riwayat yang lemah atau yang dhaif dalam bab ini, yang mana kita tidak menerima hadis ini kalau perkara itu tentang halal dan haram. Jadi
ulama ini luas tentang perkara ni. Pendapat mereka luas. Jadi kita tidak perlu, ulama kata tidak perlu orang Islam ketatkan perkara itu dan buangkan hadis dhaif semua, kerana ulama kata antara wara' ataupun antara tanda itu adalah ulama dan orang yang baca ilmu hadis, iaitu dia pakai ilmu hadis dhaif. Tidaklah daripada wara' kita membuangkan hadis dhaif. Bahkan daripada wara', daripada kita takut kepada Allah, iaitu daripada matang dan luas ilmu kita dalam ilmu hadis, iaitu kita menggunakan hadis dhaif di dalam fadail, kelebihan tentang kisah sebagainya. Kalau perkara tu tentang halal dan haram, iaitu tentang hukum, itu sahaja yang tak boleh menggunakan hadis yang dhaif. Satu sahaja hadis yang kita tak boleh gunanya, kalau kita cerita, hatta kalau itu fadail, hatta kalau itu raqaiq, hatta kalau itu kelebihan sebagainya, iaitu hadis yang palsu. Kalau hadis itu confirm, ulama kata itu palsu, bukan dhaif, itulah hadis yang kena buang, yang tidak boleh diceritakan, tidak boleh digunakan. Sebab hadis itu palsu, tipu, dia tidak ada wujud. Kalau hadis dhaif itu, kenapa kita guna? Sebab kita kena faham, kita kena belajar ilmu hadis bagus-bagus. Hadis dhaif itu bukan maknanya sudah confirm Rasulullah tidak bersabdanya. Bahkan ada kemungkinan besar Rasulullah SAW pernah mengucapkannya. Sebab itu ulama kata jangan buat hadis dhaif. Sebab apa? Dia dhaif bukan di dalam sebutannya, dia dhaif di dalam sanadnya. Jadi hadis dhaif itu ada kemungkinan besar yang Rasulullah SAW pernah mengucapkannya, pernah menceritakan itu hadis itu, pernah bersabda hadis itu. Sebab itu bagus kita pakai ilmu hadis dhaif, bagus kita gunakan hadis dhaif, tetapi di dalam babnya, di dalam babnya. Jadi kalau kita guna hadis dhaif di babnya, tidak ada apa-apa masalah. Bahkan seluruh ulama hadis, seluruh imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri, imam-imam yang lain, hufaz semua di dalam ilmu hadis, semua mereka pernah menulis juga dan menggunakan hadis dhaif di dalam kitab mereka atau di dalam menceritakan tentang perkara-perkara yang biasa. Jadi menggunakan ilmu hadis, menggunakan hadis dhaif di dalam kitab sirah atau syama'il, perkara itu dibolehkan oleh ulama hadis. Sahaja yang wajib kita guna hadis dhaif sahih, sahaja yang kita tidak boleh gunakan hadis dhaif, iaitu jika kita ingin menceritakan tentang hukum, tentang halal atau haram, atau tentang akidah. Juga tentang akidah. Kalau hadis tentang akidah tak boleh pakai hadis dhaif. Kalau nak cerita tentang halal haram tak boleh guna hadis dhaif. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.